tamadun, menjelajah seluruh pelosok dan cerun, memburu sejarah Islam yang agung, mengembalikan umat yang buruk. Kami meneroka denai dan gunung, menyeberang sungai laut menggulung, ditemani camar unggas dan burung, tugas digalas tanpa gerun. Di manakah kau berjuang tu? Di manakah kau berwiraku? Satu jejak berbatu, agar kita bisa bertemu, akan ku datang kepadamu, belajar semangat dan ilmu. Apakah rahsia dirimu, sehingga mengambil kalbuku? Kami dalam misi jejak-jejak tamadun, menjelajah seluruh pelosok dan cerun, memburu sejarah Islam yang agung, mengembalikan umat yang burung. Kami meneroka denai dan gunung, menyeberang sungai laut menggulung, ditemani camar unggas dan burung, tugas digalas tanpa gerun. Rela dakwahku dalam tentu, bersama di dalam jiwaku. Ayo bangkitkan semangatku, bawalah daku bersamamu. Tapak tamadun yang hilang, akan ku usahaku kembalikan, bersama iringan restu kalian yang tak putus mendoakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang menonton, yang mengikuti kita pada pagi ini. Alhamdulillah, untuk kali ini GPTD membawakan kembali siri kuliah inspirasi tokoh ataupun kita sebut sebagai KIT. Jadi untuk kali ini, alhamdulillah, untuk kali yang ketiga, dan barangkali kita akan menutup tahun ini dengan siri yang ketiga ini, insya-Allah. Dan moga-moga rakan-rakan yang menonton yang terus mengikuti kita boleh terus kongsi-kongsikan sesi live ini kepada rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang akan dapat manfaat dan faedah daripada perkongsian kita pada pagi Jumaat yang penuh berkah ini. Alhamdulillah. Rakan tuan-tuan dan puan yang mengikuti kita pada pagi ini, hari ini kita nak berbincang berkenaan dengan satu topik yang barangkali mungkin dah lama dibincangkan, kemudian suam, kemudian kita kata lama dah kita tak dengar, iaitu berkenaan dengan sejarah Islam di Al-Andalus. Jadi kalau sebelum ini, kalau tak silap saya tahun 2015 lebih kurang, GPTD sendiri pernah membawakan wacana kuliah inspirasi tokoh ini berkenaan dengan Tariq bin Ziyad, dan kita pun ada satu grup tokoh yang dinamakan sebagai grup Tariq bin Ziyad, yang fokusnya kepada anak-anak muda, rakan-rakan yang berminat untuk mengkaji sejarah Andalus, dan kita akan menjelajahlah di bumi Spanyol. Jadi sebelum apa-apa pun, kita dengarkan dulu perkongsian daripada penceramah ataupun tetamu jemputan kita, yang mana pada kali ini kita buat secara atas talian. Jadi rakan boleh sharekan supaya lebih ramai lagi yang boleh mengikuti sesi kita pada pagi ini. Baiklah, tanpa membuang masa, saya menjemput tetamu kita, Al-Fadil Ustaz
Abu Najmi Al-Muzammil. Masya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Khabar jadi Ustaz? alhamdulillah baik. Jadi bersama kita dengan Ustaz Abu Najmi akan berkongsi kepada kita berkenaan dengan kisah-kisah ataupun kita kata lembaran sejarah Islam di Al-Andalus ataupun kita sebut sebagai Spanyol hari ini, dan Portugal sekali masuk juga Ya. Ustaz. Okey. Jadi baiklah, tanpa membuang masa, insya-Allah mungkin dalam tempoh sejam lebih kurang kita akan mendengar perkongsian daripada Ustaz. Jadi segala hormatnya saya mempersilakan Ustaz untuk kongsi. Pada tafadhal. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita berada di hari Jumaat yang sangat mulia, dapat sama-sama kita dalam satu majlis ilmu secara talian. Yang pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak Grup Penjejak Tamadun Dunia GPTD, terutama sekali pada Tuan Suhail, kepada Ustaz Alif, di atas orang kata jemputan lah untuk diri ini, diri yang kecil ini untuk berkongsi berkaitan dengan sejarah Al-Andalus. Jadinya bila kita sebut berkaitan dengan sejarah Al-Andalus ini, kita fahami bahawa ia adalah sebahagian daripada kerajaan-kerajaan Islam masa lampau, ya. Kemaknanya kerajaan-kerajaan Islam yang ada ni banyak, ya. Dan Al-Andalus adalah sebahagian kecil daripada wilayah ataupun kerajaan yang ada pada era pertengahan. Kalau kita tahu, kita ada Khalifah Bani Umayyah, ada kerajaan Bani Abbasiyah, Osmaniyah, kerajaan Saljuk, ya, kerajaan Ghaznawiyah, banyak lagi kerajaan-kerajaan yang lain yang ada di atas muka bumi Allah ini. Tapi antara salah satu yang dikatakan saya concentrate untuk saya kaji sepanjang 10 tahun, alhamdulillah hampir-hampir 10 tahun sejak daripada tahun 2015, keinginan saya untuk berkongsi berkaitan dengan sejarah Al-Andalus ini tidak pernah pudar. Kerana apa? Kerana sejarah Al-Andalus ini sangat unik. Dan kita fahami bahawa wilayah Al-Andalus ini bukanlah terletak di negara Arab, ya. Sudah pastinya kalau kita tengok seni bina, kita tengok dari sudut budaya, kita tengok dari segi sosialnya dan sebagainya, menunjukkan bahawa ia terletak di benua Eropah tetapi direalisasikan, diarabisasikan ataupun diislamisasikan wilayah di semenanjung Iberia. Sebelum itu kita sama-sama renungkan ayat Al-Quran. Allah sebut, ya, yang bermaksud, saya baca maksudnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatkan untuk hari esok, yakni akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, iaitu ayat Al-Hasyr ayat ke-18. Apa yang boleh kita ambil daripada ayat ini adalah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia untuk mengejar sesuatu, iaitu menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Selepas itu Allah suruh tengok apa amalan yang kita buat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita bantu untuk Islam. Dan itulah yang akan Allah tonjolkan di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kisah silam ini, kisah sejarah Al-Andalus ini, ya, ia adalah kisah sejarah kita. Sejarah yang perlu kita fahami, yang perlu kita sama-sama selami, yang kita perlu ketahui. Dan ramai orang tak tahu. Maknanya orang ambil acuh tak acuh berkaitan dengan sejarah bumi Al-Andalus. Al-Andalus ini adalah sebuah kerajaan yang terletak di benua Eropah. Jadi kita akan tengok. Ini kita kena fahami bermula dengan susul masa sejarah Islam sepanjang 1400 tahun ini. Ya, di mana bermulanya kita tahu sendiri bahawa Islam itu bermula di bumi Haramain, di bumi Tanah Suci, di bumi Makkah dan juga bumi Madinah. Di mana susul masa ini pada zaman nubuah, di mana Nabi Muhammad SAW sendiri telah membina kerajaan Madinah. Dan inilah bermulanya titik mula kepada sebuah tamadun Islam, kepada sebuah kerajaan Islam yang lebih besar dan luas. Bahawa jasa besar yang kita tak dapat nafikan adalah baginda Rasul SAW dan juga para sahabat menyebarkan Islam ke serata benua, termasuk ke Asia Tenggara, ke benua India, ke benua Eropah dan ke benua Afrika, termasuklah ke Amerika. Ke benua Amerika. Ini satu perkara yang sangat luar biasa di mana umat Islam itu telah pun sampai ke pelosok dunia.
Ini saya tunjukkan antara susur masa pada era Khulafa Ar-Rashidun selama 30 tahun. Ini kita recap lah. Sebelum kita masuk Al-Andalus, kita kena recap balik sejarah daripada mula sampailah kita sekarang. Yang pertamanya zaman Sayyidina Abu Bakar, kemudian zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, kemudian zaman Sayyidina Uthman bin Affan dan juga Sayyidina Ali. Ini zaman Khulafa Ar-Rashidun. Kemudian kita ke susur masa yang kedua, iaitu pada era kata Mulkan Azan. Mulkan Azan ni zaman bila? Bermula pada zaman Bani Umayyah, kemudian zaman Bani Abbasiyah, kemudian zaman Uthmaniyah dan akhirnya khilafah jatuh. Dan kini kita berada dalam satu zaman di mana Islam telah dipecah-pecahkan kepada negara masing-masing atas sifat nationality. Itulah yang berlaku dalam era susur masa Islam sepanjang 1400 tahun yang berlaku di dunia Islam. Dan kita ketahui bahawa Islam telah pergi jauh ke segenap benua, termasuk ke Transoceania, maksudnya min wara'in nahir, negeri-negeri yang terletak di sebalik sungai, iaitu Sungai Furat dan juga Sungai Dajlah. Negara-negara ini setelah pergi termasuk ke benua Eropah. Dan inilah yang terjadi apabila bermula di tanah Arab, masuk ke wilayah Mesir, ke Afrika dan akhirnya sampai ke Afrika Utara dan masuk ke Iberia. Ini adalah susur masa Al-Andalus. Nampak macam laju kan? Kita tengok satu-satu insya-Allah. Okay? Di sini kita boleh lihat tahun jarak antara pembukaan Al-Andalus dengan kewafatan baginda Nabi SAW tak jauh. Lebih kurang dalam tempoh 80 tahun sahaja. Okey, kita tengok ini adalah garis masa sejarah dunia daripada tahun 0 Hijrah sehinggalah tahun 1342 Hijrah di mana jatuhnya khilafah di Istanbul di Turki. Inilah susur masa dan di bawah itu saya tunjukkan juga susur masa Andalusia daripada tahun 711 hingga tahun 1600 Masihi. Ya, kalau kita ikutkan sejarahnya bermula daripada tahun 711 hingga 1452. Tetapi umat Islam masih ada lagi sisa-sisa umat Islam berada di bumi Andalusia sehinggalah tahun 1600 Masihi, yang mana pada ketika itu umat Islam diusir daripada bumi Spanyol dan juga Portugal. Jadi kita teruskan. Kalau kita nak tengok sejarah Al-Andalus ini, kita kena juga membaca beberapa sumber klasik sejarah Al-Andalus. Sejak daripada kurun ketiga hingga kelima. Antaranya apa yang saya senaraikan di sini adalah antara sumber sejarah daripada Abu Marwan Abdul Malik Ibn Habib As-Sulami. Ini antara yang awal lah. Kita boleh cari sumber klasik ni yang bertajuk kitab At-Tarikh, ya. At-Tarikh oleh Abdul Malik bin Habib. Dan yang keduanya adalah kitab Futuh Mesir wal Maghrib wal Andalus oleh Ibnu Abdul Hakam Al-Misri. Ini antara yang awal. Yang ketiganya adalah Tarikh Iftitah Al-Andalus oleh Ibnu Qutiyah. Ya, Ibnu Qutiyah ini dia lahir di Al-Andalus, ya, di Cordoba. Jadi Ibnu Qutiyah ini asalnya adalah cucu cicit kepada Raja Witiza. Raja Witiza iaitu Raja Ridshah atau dikenali sebagai Ridshah, raja kepada Kut pada zaman sebelum Islam masuk ke bumi Al-Andalus. So dia dah jadi tokoh sejarah di situ dan juga menjadi seorang ilmuwan Islam di bumi Al-Andalus. Dan yang keempatnya Al-Muqtabis oleh Ibnu Hayyan Al-Qurtubi. Kemudian kitab Tarikh Ulama Al-Andalus oleh Ibnu Al-Faradi. Ini contohlah saya bagikan untuk semua. Kemudian ini antara sumber-sumber Arab yang lain yang boleh kita baca. Kita boleh tengoklah di situ ada Nahfah Hautib, Khulasah Tarikh, Daulah Islam fil Andalus dan sebagainya. Okey, ini adalah kota Al-Hamra. Kita boleh bayangkan betapa indah dan cantiknya kota Al-Hamra ini. Bahkan ini adalah orang kata teknologi yang paling moden lah pada zaman Al-Andalus. Dia nampak lebih halus. Kalau kita pergi ke zaman Bani Umayyah, dia lebih kasar dari sudut pembinaan, seni bina, reka bentuk dan juga arkitektur. Okey. Ini adalah peta yang dilukis oleh seorang Laksamana Laut Osmaniyah berkaitan dengan peta di Al-Andalus, iaitu Piri Reis. Ni kita boleh tengok di manakah terletaknya Spanyol daripada negara kita, jauh melintang jauh ke sana. Semenanjung Tanah Melayu, Semenanjung Tanah Arab dan juga Semenanjung Iberia. Okey.
Ini kita biasa dengar kelab-kelab yang terkenal di Spanyol, Real Madrid, Barcelona, anak-anak muda sangat berminat dengan mereka, kelab-kelab dunia ini. Hebat. InsyaAllah. Okey, kita teruskan. Okey, ni adalah geografi kepada di manakah terletaknya bumi Al-Andalus. Al-Andalus ini, di situ kalau kita lihat ada Spanyol, Portugal, Andorra dan juga Gibraltar. Gibraltar ini di bawah UK, United Kingdom. Okey. Kemudian dikelilingi semenanjung Iberia itu dengan lautan Atlantik di sebelah baratnya, kemudian di sebelah utara ada Teluk Biskay dan di sebelah selatannya ada lautan Mediterranean, dan bersempadan dengan Perancis dan juga Spanyol itu ada pergunungan Pyrenees, pergunungan yang pergunungan yang menjadi benteng untuk masuk ke Perancis. Dan di sebelah selatan sekali bersempatan dengan Morocco adalah Selat Gibraltar, ataupun dikenali dahulunya dengan nama Mudik Az-Zuqaq. Mudik Az-Zuqaq. Kita teruskan. Ini dia semenanjung Iberia. Ini sebuah tempat yang ada di Iberia. Peak Mulhassin adalah peak ataupun gunung yang tertinggi di Spanyol dan juga semenanjung Iberia itu sendiri. Dan nama Mulhassin itu diambil daripada seorang sultan kerajaan Bani Nasriyah yang bernama Maulai Hasan. Okey, ini dia kita tengok. Okey, kalau kita tengok suhu dia, negara dia suhu sederhana. Bumi yang sangat subur, hijau, banyak lembah, ada banyak sungai yang menjadi nadi yang sangat penting kepada benua semenanjung Iberia. Seterusnya, ini adalah peta Spanyol dan juga Portugal. Sekarang ni lah. Okey, ini Sungai Tagus. Sungai Tagus ni ataupun Tejo ni adalah sungai yang terpanjang di semenanjung Iberia. Sungai ini adalah nadi yang penting lah. Kalau kita pergi kota Toledo, jadi Sungai Tajo tu, Sungai Tagus ni ada di Toledo, kota Toledo. Okey, ini lagi satu sungai, Wadi Al-Kabir ataupun dikenali sebagai Sungai Guada Al-Quivir. Daripada perkataan Arab Al-Wadi Al-Kabir adalah sungai yang merentangi dua kota yang sangat penting antaranya adalah kota Sevilla dan juga kota Cordoba. Okey, di sini ada lautan Atlantik. Ini saya quote daripada satu buku dari Andalusia ke Amerika oleh Dr. Aidil Adha Sulaiman, yang mana dia menyebut bahawa lautan Atlantik menjadi saksi pengembaraan Muslim Al-Andalus ke benua Amerika sebelum Christopher Columbus. Kalau kita tengok sejarah, Christopher Columbus dia pergi ke benua Amerika pada tahun 1491 atau 1492. Maksudnya selepas kejatuhan kerajaan Islam Nasriyah yang terakhir. Jadinya apa yang dikaji oleh Dr. Aidil adalah sebenarnya umat Islam Al-Andalus telah pun sampai lebih awal ataupun mengelilingi dunia lebih awal berbanding dengan orang-orang Portugal dan juga orang-orang Spanyol. Sebab itulah kalau kita tengok ada seorang pelayar nama dia Ibnu Hashhash. Ibnu Hashhash ni adalah seorang ilmuwan Islam, geografer dan juga pelayar yang lahir daripada Cordoba yang telah menjumpai Ardul Majhul. Ardul Majhul bumi yang asing, iaitu yang menunjukkan bahawa ia adalah benua Amerika. Ni fakta sejarah yang perlu kita betulkan. Kemudian ni Teluk Biskay, saya teruskan. Ni Gibraltar. Kita tahu bahawa Gibraltar ini dikenali sebagai Jabal Tariq yang diambil daripada nama panglima yang turun ke bumi Al-Andalus yang membuka Al-Andalus Spanyol. Kita boleh tengok di situ. Di atas tu dia dalam bentuk peta yang lebih klasik. Okey. Seterusnya ni dia Jabal Tariq tadi yang saya sebut tadi. Okey. Ni sama, ada satu-satunya masjid di Gibraltar itu adalah masjid daripada keluarga Bani Saud lah yang membina masjid di situ. Satu-satunya masjid ada. Kemudian bertentangan dengan Jabal Tariq itu ada namanya Jabal Musa. Jabal Musa ni bersempena dengan seorang panglima tentera juga yang merupakan ketua kepada Tariq sendiri, yang menjadi kepada pemain besar dalam pembukaan ini adalah Musa Ibn Nusair. Jadinya gandingan antara Musa dan juga Tariq ini adalah satu gandingan yang sangat baik, sangat bagus, sangat mantap yang boleh kita jadikan sebagai mencari karakter-karakter kepemimpinan di kalangan Musa dan juga Tariq ini.
Okey, ini peta Piri Rais berkaitan dengan Jabal Tar tadi. Ya, tu yang saya panah kamera tu, itulah Jabal Tariq. Ya. Kemudian untuk kita ketahui bahawa pada tahun 707 Masihi, sebenarnya pasukan laut Abdullah bin Musa bin Nusair, iaitu anak kepada Musa bin Nusair, telah pun orang kata menawan ataupun telah membuka kota Mallorca ataupun Pulau Mallorca. Ini menunjukkan bahawa umat Islam sudah ada pembinaan kapal-kapal orang kata perang ataupun kapal-kapal layar ataupun kapal-kapal navy lah, vessel navy untuk pergi ke kawasan-kawasan, ke pulau-pulau dan sebagainya. Jadinya untuk kita katakan bahawa Tariq bin Ziyad hanya sekadar pakai kapal Julian itu, mungkin kita boleh tengok balik dan kita boleh kaji. Kerana dalam kitab-kitab klasik Arab sendiri pun menulis bahawa kapal yang digunakan oleh Tariq bin Ziyad adalah kapal dagang, bukan kapal perang. Dan ada juga menyatakan bahawa kapal yang digunakan oleh Tariq adalah kapal yang dibina sendiri oleh kerajaan Bani Umayyah. Sebab kerajaan Bani Umayyah sudah pun ada pelabuhan-pelabuhan kapal yang mana mereka itu melalui kawasan Mediterranean dan pergi ke kawasan tempat-tempat yang lain. Ya, itu nanti kita boleh detailkan lagi, insya-Allah. Okey, yang pertama adalah nama Al-Andalus. Okey, kalau kita rujuk daripada kitab Tarikh Al-Andalusi min al-Fathi al-Islami hatta sukutil Warnatah oleh seorang ilmuwan yang bernama Dr. Abdul Rahman Ali Haji ini, almarhum ya, dia dah meninggal dunia. Dia juga digelar sebagai Bapa Al-Andalus. Dia lahir di Iraq, seorang ilmuwan daripada Iraq. Dia menyebut bahawa asal perkataan Al-Andalus itu adalah daripada satu bangsa Vandal, allati ta'udu ila asli Jermani, iaitu mereka berasal daripada suku Jerman. Maknanya mereka ini adalah suku Vandal. Perkataan Al-Andalus itu berasal daripada satu puak Vandal yang berasal daripada suku Jerman, yang mana mereka itu turun ke semenanjung Iberia dan menguasai kawasan itu pada kurun ketiga dan keempat. Ini termasuklah juga yang diberikan oleh seorang ilmuwan juga daripada kitab Ma'alim Tarikh Al-Maghrib wal-Andalus, iaitu Husin Mu'nis. Saya tengok dalam buku tarikh yang lain pun sama. Ya. Di sini kita dapat simpulkan bahawa nama asal-usul Al-Andalus itu adalah daripada nama suku Vandal ataupun suku Jerman yang pernah menetap di semenanjung Iberia. Ini kita boleh fahamlah perkataan vandalisme dan sebagainya itu berkemungkinan daripada nama satu suku yang bernama Vandal. Sebab itulah bila orang Arab sampai ke tanah semenanjung Iberia, mereka lebih kenal kawasan itu dengan nama Al-Andalus. Okey, ini adalah peta. Kita boleh tengok peta yang moden sikit. Al-Andalus, di atasnya ada Christian Kingdom dan di bawah itu adalah kerajaan Al-Andalus. Ini adalah realiti hari ini. Kalau kita Google, kita search di Google, kita type Andalusia ataupun Andalus, dia akan keluar peta yang kecil ya. Anda boleh tengok satu peta tu yang ada warna hijau. Di bawah itulah wilayah Andalusia. Sedangkan kalau kita rujuk kitab Arab, kita rujuk kitab-kitab yang lain, bahawa Andalusia itu meliputi seluruh wilayah semenanjung Iberia. Termasuklah di wilayah di sebelah selatan Perancis itu termasuk dalam wilayah Islam. Okey, baik. Ini kita boleh tengok peta dalam bahasa Arab, nama-nama tempat yang ada di Al-Andalus. Baik, kita pergi lagi. Okey, ini sisur masa. Kemudian okey. Sebelum Islam sampai ke benua Iberia ini, Al-Andalus diperintah oleh kerajaan Visigoth. Kerajaan Visigoth ini adalah daripada suku Kut. Kut ini pun adalah suku Jerman, yang mana mereka datang daripada utara di Germany itu, kemudian diturun sampailah ke selatan semenanjung Iberia, dan mereka menguasai wilayah-wilayah di sekitar Eropah itu selepas kejatuhan Rom, ya, kejatuhan Rom. Rom terpecah pada dua, ya, dan Rom pun kalah. Orang kata ada satu peperangan antara puak-puak Kut dan juga orang-orang Rom, dan mereka kalah. Kalau kita tengok dalam kita punya range BCE tu, maksudnya sebelum daripada Masihi, maksudnya orang yang menduduki di kawasan itu dikenali sebagai bangsa Iberia 1000 tahun sebelum Masihi. Kemudian diduduki oleh bangsa Celtic.
kemudian diduduki oleh bangsa Phoenician, Greek dan juga Tartessian, kemudian diduduki oleh Carthaginian, dan kemudian bangsa Rom menguasai kawasan tersebut, dan di situlah ramainya orang Yahudi mula menduduki kawasan di sekitar semenanjung Iberia. Kemudian selepas daripada Masihi, 400 Masihi, kerajaan Rom telah orang kata cuba untuk menguasai, mempengaruhi masyarakat dengan ideologi Kristianiti mereka, dengan Trinity yang telah mereka perkenalkan. Dan selepas itu Rom Barat pun jatuh, kemudian diganti dengan Visigoths yang menduduki kawasan di semenanjung Iberia. Ini kita boleh tengok ya perpecahan kerajaan Rom yang berlaku pada tahun 311 sebelum daripada Masihi. Okey, baik, kita teruskan. Okey, kerajaan Visigoth atau Visigothic. Okey, sebelum Islam tiba, sebenarnya Iberia adalah sebahagian Empire Rom Barat sampai abad ke-5. Tetapi Empire Rom mengalami perpecahan, kelemahan ya, bila satu tahap orang kata sampai kepada anak-anak, kepada raja-raja Rom ini, mereka berebut kuasa, dan akhirnya kota Rom musnah pada tahun 410 Masihi yang diketuai oleh seorang ketua yang bernama Alaric. Jadi Alaric inilah yang menjadi pengasas kepada kerajaan Visigoth pada pada tahun 400 Masihi itu. Okey, ini Arianisme. Okey, ini adalah peta Visigoth. Saya kena laju dah setengah jam. Ini baru sebelum Islam. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita pergi yang terakhir. Bila sampai satu tahap kerajaan Goths ini, Visigoths ini, sampai satu akhirnya sampai ke pemerintah yang bernama Richard ataupun Witiza. Witiza ini meninggal dunia ataupun komplot pembunuhan yang dilakukan oleh Ludwig sendiri untuk mengambil tahta Witiza itu. Jadi Witiza ni dia ada anak-anak dia, Achilles ya, ada anak-anak dia, Artabas dan sebagainya. Anak-anak je ni berebut kuasa dan sebagainya, tapi anak-anak dia tak ada daya kepimpinan yang kuat ya, sebab dia sibuk dengan bercinta, sibuk dengan kemewahan, sibuk dengan keduniaan dia, remaja. Jadinya Ludwig ni ambil peluang pada waktu ini untuk menjatuhkan Witiza ini dan mengambil tampuk kepimpinan tu dengan plan ataupun dengan perancangan yang begitu rapi dan halus untuk menambil kerajaan Witiza. Jadi Ludwig lah menjadi raja yang terakhir di bumi Al-Andalus pada era sebelum daripada Islam. Okey, kita terus. Okey, ni Eropah zaman ke-8, tak apa. Okey, kita terus. Ini adalah society lah, level society yang ada pada zaman medieval Europe, pada zaman pertengahan. Kalau kita boleh tengok daripada atas, yang berkuasa adalah gereja dan juga raja. Jadi gereja dan raja ini sangat berperanan dalam kerajaan-kerajaan Kristian ataupun kerajaan-kerajaan di Eropah. Okey, kita terus dari Afrika ke Al-Andalus ini. Saya rasa saya tak perlu cerita panjang bahawa kita tahu bahawa Islam tersebar ke bumi Afrika ini disumbangkan oleh seorang tokoh yang bernama Uqbah bin Nafi' Al-Fihri, ya, seorang prajurit Islam yang sangat hebat ya, yang membuka sehinggalah ke hujung Maghrib. Namun bila sampai satu masa kepada Musa ibn Nusair, pun mengislamkan semula orang-orang barbar yang mana mereka telah pun murtad pada era Uqbah bin Nafi' itu kerana ada faktor-faktor yang lain. Jadinya Musa ibn Nusair cuba memperkukuhkan keadaan umat Islam yang berada di bumi Afrika Utara, termasuk di Maghribi, di Libya, sampailah ke Tunisia dan sebagainya, memperkukuhkan dari sudut akidah mereka, amalan mereka, dan juga mempersiapkan kekuatan-kekuatan ketenteraan untuk pergi untuk menyebarkan Islam. Ini antara sumbangan besar Uqbah bin Nafi' Al-Fihri. Kemudian Musa ibn Nusair telah dilantik menjadi Gubernur Afrika Utara yang berpusat di Kairawan. Ini Uqbah bin Nafi' tadi yang saya cerita tadi. Ini adalah garis masa yang kita perlu tahu bahawa dalam sejarah Al-Andalus ini, saya merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Ali Haji rahimahullah tadi tu, Tarikh Al-Andalusi tadi. Okey, bermula daripada zaman Fathu Andalus, Wulad. Fathu Andalus ni pembukaan Al-Andalus lah. Kemudian zaman Wulad ni zaman kewalian Al-Andalus di bawah Khalifah Bani Umayyah. Kemudian zaman Imarah ni zaman Amir, ya, zaman maknanya daulah, maknanya mereka memerintah sendiri, Bani Umayyah Cordoba. Kemudian
zaman khilafah. Zaman khilafah ini bila dah begitu terbilang cemerlangnya, jadi di kalangan Amir Al-Andalus itu, Bani Umayyah itu melantik dirinya sebagai khalifah Islam. Kemudian khalifah jatuh, maka berpecahlah umat Islam pada tahun 1009 menjadi Muluk At-Tawaif, iaitu negeri-negeri dalam bentuk kecil lah, lebih kecil. Kemudian diselamatkan daripada keadaan yang sungguh huru-hara tu, diselamatkan dengan kehadiran Yusuf ibn Tashafin daripada kerajaan daripada Maghribi lah, Al-Murabitun. Kemudian diganti oleh Al-Muwahhidun dan akhirnya kerajaan yang terakhir yang sangat terkenal yang kita ketahui bahawa Bani Nasr. Okey. Ni kita pergi secara laju. InsyaAllah. Ini susul masa yang anda boleh tengok zaman Bani Umayyah di Damsyik yang memerintah di Al-Andalus. Okey, Bani Umayyah di bumi Damsyik selama 40 tahun. Kemudian Bani Umayyah memerintah Cordoba selama 275 tahun. Kemudian pada era Taifah dan juga Afrika selama 206 tahun. Kemudian Bani Nasr juga memerintah lebih kurang 254 tahun. Dan akhir sekali umat Islam yang tersisa itu, mereka juga menduduki di wilayah Al-Andalus lebih kurang 100 tahun. Jadi kalau kita congak kira lebih kurang dan lebih daripada 600 tahun tuan-tuan. Bukan satu usia yang pendek. Macam kita di Malaysia, kita sudah pun menjangkau lebih daripada 60 tahun kan. Kita lebih daripada itu, tapi kita dah mengecapi pelbagai kejayaan. Termasuklah di wilayah-wilayah Al-Andalus ini, mereka telah mengecapi pelbagai kejayaan, juga mereka telah menghadapi pelbagai mihnah, cabaran. Ya, mereka juga telah membina empire mereka, telah membina kejayaan di kehidupan mereka, ya, bergenerasi. Maksud dah bergenerasi. Orang kata mati dan tanam di bumi Al-Andalus. Jadinya banyaknya orang kata sisa-sisa tinggalan-tinggalan Islam, termasuklah binaan, ya, makam-makam dan sebagainya yang ada di bumi Al-Andalus yang masih lagi dalam kajian para pengkaji orang-orang Sepanyol sendirilah. Okey, ni baru fasa 1. Okey, kita pergi pada fasa yang pertama, iaitu pembukaan Al-Andalus. Sudah pastinya ada beberapa faktor lah pembukaan Al-Andalus. Yang pertama adalah untuk menyebarkan Islam. Ini adalah niat utama Tariq bin Ziyad dan juga Musa bin Nusair, termasuklah khalifah Islam yang ketika itu adalah Al-Walid bin Abdul Malik, yang mana niat semata-mata adalah untuk menyebarkan Islam. Yang keduanya adalah seruan jihad berdasarkan hadis yang menyebut pembukaan kota Konstantinopel dan juga Rom. Ya. Dalam diri Musa bin Nusair disebut dalam kitab sejarah menyatakan bahawa Musa bin Nusair mempunyai niat untuk membuka kota Konstantinopel bermula daripada wilayah Al-Andalus, naik ke Perancis, naik ke Rom, lepas tu naik ke wilayah Balkan dan turun ke wilayah Syam, dan di situ dia akan buat satu circle lah, pusingan, dan sampailah ke kota Damsyik untuk mendapatkan kota Konstantinopel. Ini adalah antara inspirasi Musa ibn Nusair. Kalau anda tahu bahawa Musa ibn Nusair masuk ke Al-Andalus lebih kurang umur dia 80 tahun. Bukan kaleng-kaleng umur 80 tahun ni, boleh naik kuda, boleh naik kapal, menunggang kuda dengan pakaian besi dan sebagainya, dengan cuaca-cuaca yang pelbagai kan, sejuk, ada panas, ada hujan mungkin, berbukit bukau dan sebagainya. Jadinya mental dan juga fizikal Musa ibn Nusair ni adalah sangat luar biasa ya. Walaupun di usia emas, orang kata usia emas ni bukanlah usia untuk kita relax, santai, healing, tapi usia emas itulah dia digunakan oleh Musa ibn Nusair untuk membantu Islam, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya, faktor yang penting adalah keizinan khalifah lah. Sebab itulah Musa menghantar surat kepada khalifah meminta izin untuk masuk ke Al-Andalus. Dan faktor luaran yang kita dah tahu bahawa ini adalah permintaan daripada Count Julian ataupun Governor Quds, kerajaan Quds di Ceuta, yang mana Quds sendiri dia berperang ataupun dia tidak bersama dengan Ludrik di atas kejahatan Ludrik merampas kerajaan ayahnya ataupun keluarganya sendiri. Kemudian penindasan dan juga kekejaman pihak musuh. Ini sudah pastinya Rodrik ini adalah seorang yang kejam. Dia kalau boleh dia boleh merampas tanah orang, boleh merampas harta orang, kerana
dia inginkan kekayaan yang tersisa di bumi Al-Andalus itu. Kemudian yang terakhir adalah kerapuhan benteng pertahanan Quds. Ini antara faktor lah. Kita boleh tengok. Okey, seterusnya pembukaan lah. Okey, saya ceritakan secara simple lah untuk pembukaan ini. Pertamanya, apa yang Musa Ibn Nusair buat adalah Musa Ibn Nusair telah pertama meminta izin kepada khalifah. Okey, yang keduanya dia menghantar seorang lelaki barbar yang bernama Tarif Ibn Malik ini untuk pergi buat satu risikan di Al-Andalus ini untuk melihat bagaimana keadaan di sana. Sama ada kerajaan di sana huru-hara, kerajaan di sana tidak stabil, ekonomi macam mana, masyarakat, sokongan masyarakat tu macam mana, dan ini risikan-risikan ini membawa kepada kejayaan. Selama setahun Tarif bin Malik yang mendarat daripada Tonjah ke Tarifa. Itu nama dia diabadikan di Spanyol iaitu Tarifa. Jadi dia dah menguasai sedikit kawasan di sebelah kecil selatan di sebelah Spanyol. Kemudian risikan itu berjaya, akhirnya Musa Ibn Nusair sendiri menghantar seorang lagi panglima yang merupakan Gubernur Tonjah. Kita boleh tengok situ ada Tangier kan. Okey, Tonjah. Gubernur Tonjah ini kita kenal bahawa Tariq Ibn Ziyad ini seorang barbar juga, seorang belia barbar yang mana diamanahkan kepada beliau seramai 7,000 orang muslimin. 7,000 ini diceritakan dalam buku sejarah, termasuk majoritinya adalah orang-orang barbar dan hanya sedikit sahaja orang-orang Arab yang mengikuti Tariq bin Ziyad. Jadi mereka mendarat daripada pelabuhan di sebelah Sabtah ataupun Ceuta itu menuju ke Gibraltar. Jadi dia mendaratlah Tariq bin Ziyad. Diceritakan dalam kitab sejarah bahawa Tariq bin Ziyad bukan mendarat sekali 7,000 sekaligus. Kedebuk je tu. Jadi bila turun sekaligus, jadi risikan tu tak berjaya lah. Maksudnya nanti musuh akan tahu bahawa Tariq ni turun untuk datang ke situ untuk menawan kota di Al-Andalus. Jadi apa yang mereka buat adalah mereka pergi secara samaran ataupun naik kapal-kapal dagang. Mereka pergi sedikit demi sedikit sampailah mereka berkumpul di Gibraltar dan menguasai sedikit wilayah yang bernama Algeciras ataupun Jaziratul Khadra. Menguasai kawasan tersebut, termasuklah satu tempat namanya Cartagena ataupun Cartagena. Jadi berdekatan di wilayah di selatan. Dan akhirnya apabila telah dikumpul ramai dan sebagainya dan menguasai di wilayah selatan, Tariq bin Ziyad, apa yang Tariq buat adalah berita tentang pendaratan umat Islam itu diketahui oleh Rodrik sendiri. Jadi apa yang berlaku pada masa itu? Pada masa itu Rodrik sedang menangani satu pemberontakan di kalangan anak-anak Witiza ini di sebelah utara. Jadinya bila dia dengar umat Islam dah sampai di Iberia itu, jadi dia buat satu perjanjian, okey, saya nak turun, saya nak menentang orang Islam di sebelah selatan. Jadi sebelum Tariq bin Ziyad bertembung dengan Rodrik, apa yang Tariq bin Ziyad buat? Tariq bin Ziyad pun merisik kawasan tempat yang sesuai untuk bertembung dengan Rodrik. Jadi di situlah wilayah yang dinamakan sebagai Wadi Lakkah itu ataupun di Medina Sidonia itu adalah tempat yang amat strategik kerana ketumbukan yang terlalu ramai daripada pasukan Rodrik, lebih kurang 100,000, ada 80,000 dan paling kurang pun 40,000 dalam catatan sejarah menyatakan manakala tentera Tariq pula ada 7,000, jadi ditambah oleh Musa sebanyak 5,000 lagi tentera. Jadi ada skuad yang kedua pula datang naik kapal masuk ke wilayah Al-Andalus. Jadinya bila Rodrik punya tentera ni ramai, jadi kawasan yang Wadi Lakkah ni adalah kawasan yang sempit, lembah yang sempit. Jadi itulah tempat yang paling tepat bagi mereka menyerang orang-orang di kalangan Quds dan juga Islam akan bertemu di sana. Okay, kita teruskan. Okey, ini isu pembakaran kapal. Tak apa, ini isu yang kita akan ulas nantilah. Mungkin ni panjang cerita dia, betul ke atau tidak pembakaran kapal ni, nanti kita akan insya-Allah saya akan terangkan untuk lain masa lah. Betul ke tidak. Kalau kita katakan pembakaran kapal ni tuan-tuan, peperangan yang berlaku antara Tariq dan juga tentera Quds oleh Rodrik itu berlaku di daratan. Maksudnya dah masuk ke dalam. Kalau kata Tariq nak bakar kapal, dia nak bakar kapal siapa? Kapal Julian. Tak boleh, kapal Julian adalah milik Julian. Kapal umat Islam tak boleh, sebab selepas daripada Tariq masuk pada tahun 711, 712, Musa masuk pula.
bersama dengan 18,000 orang tentera muslimin pula. Jadinya bagaimanakah gambaran kapal yang dibakar itu sehingga Tariq bin Ziyad sanggup bakar kapal tanpa minta izin kepada Musa bin Nusair dan juga Khalifah. Jadi ada perbahasan lain yang mana apakah bukti-bukti yang menunjukkan bahawa Tariq bakar kapal, perbincangan yang lain. Kita teruskan. Ini antara yang sangat menarik kalau kita buka kitab sejarah dalam Kamil At-Tari, dalam kitab Wafayatu Al-A'yan, kisah bagaimana Tariq bin Ziyad bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita teruskan. Jadi peperangan ini, perang pembukaan ini dikenali sebagai perang Barbat ataupun Wadi Lakkah ini. Mereka bertembung di satu tempat berdekatan dengan Madinah sedunia. Jadinya selama 8 harilah, bermula daripada 28 Ramadan. Ini yang kita cerita setiap kali bulan Ramadan berkaitan dengan pembukaan Al-Andalus. Jadi 28 Ramadan tu bermula dan perang tu berlaku selama 8 hari, lebih kurang dalam 6 Syawal ataupun 5 Syawal. Jadi Islam telah berjaya mengalahkan tentera Quds ataupun tentera Rodrik ini di lembah Barbatin. Alhamdulillah, Musa bin Nusair mendengar khabar tu, dia rasa gembiralah dengan kejayaan Tariq bin Ziyad telah berjaya mengalahkan satu-satunya kuasa. Ini kalau kita tengok dari strategi ketenteraan bahawa kita potong kepala dulu terus kan, kepala kepada ketua tu, dan akan meranapkan keseluruhan daripada bahagian-bahagian anggota yang lain. Inilah strategi yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad yang berjaya memancing Rodrik untuk datang bersama dengan tentera-tentera mereka. Okey, kita teruskan. Ini Wadi Lakkah tadi, bertempur, dan diceritakan Rodrik sama ada tercedera dan mati ataupun dia mati di tempat kejadian. Jadi ini adalah peristiwa yang sangat penting. Okey, kita teruskan. Bila orang kata Musa tahu bahawa kejayaan Tariq bin Ziyad ini, lalu dia pun nak turun ke sana. Dia nak turun, dia bersama dengan 18,000 orang tentera turun di wilayah di sebelah barat. Jadi dia buka wilayah yang lain. Dia buka Sevilla, dia pergi Merida, dan akhirnya mereka bertemu di Toledo. Dan bila sampai di Toledo, mereka bersepakat untuk bergerak ke sebelah utara, iaitu ke Pyrenees, kemudian ke sebelah Asturias, bersama-sama untuk menguasai seluruh kawasan bumi Islam. Tapi ada kisah kan yang kata Musa bin Nusair itu dia macam ada hasad dengki kepada Tariq bin Ziyad. Apa yang disebut oleh Profesor Ali Haji sendiri, dia kata takkanlah seorang yang begitu alim, seorang yang begitu hebat dari sudut akhlaknya, dari sudut orang kata kebijaksanaannya, dia boleh mempunyai hasad tersebut, sebab niat utama mereka adalah untuk membuka wilayah Andalus, adalah untuk menyebarkan Islam ataupun membantu orang yang dalam kezaliman dan sebagainya. Takkanlah sampai tahap Musa bin Nusair berdengki, berhasad kepada Tariq bin Ziyad ini. Itu adalah ulasan daripada Prof lah yang menyebut berkaitan dengan teguran Musa bin Nusair kepada Tariq bin Ziyad yang sangat cepat masuk ke dalam wilayah Iberia. Kerana apa? Ada beberapa faktor lah. Yang pertama adalah takut umat Islam akan kalah semula, dikepung, dan akhirnya akan membantutkan ekspedisi jihad tersebut. Dan yang keduanya adalah mengutamakan keselamatan lah, keselamatan tentera Islam, keselamatan penduduk dan sebagainya. Dan ketiga adalah preparation ataupun orang kata kesediaan. Kita dulu pergi buka satu tempat tu, kita kena menyantuni orang-orang di sana. Ini adalah satu pendidikan yang penting untuk kita fahami dalam kita membuka dan sebagainya. Kita kena ada satu matlamat, iaitu mengajak orang untuk kepada ilmu, untuk mengajak orang untuk mengislamisasikan mereka, untuk lebih memberikan orang kata input kepada penduduk yang ada di sekitar kawasan yang telah dikuasai oleh Islam. Maksudnya Islam datang bukanlah nak perang je, kan? Orang duk kata Islam datang disebarkan secara peperangan. Tidak. Islam disebarkan dengan akhlak, Islam disebarkan dengan pendidikan, Islam disebarkan dengan perkara-perkara yang baik. Ini berlaku di semenanjung tanah Melayu kita, kan? Bagaimana orang Melayu sendiri menerima Islam itu dengan hati terbuka, bukan dengan paksaan, bukan dengan peperangan dan sebagainya. Kalau kita tengok wilayah-wilayah Islam di semenanjung tanah Melayu ni banyak, kan? Kerajaan Demak, Kerajaan Melaka, Kerajaan Aceh, Borneo, Kerajaan Amfi Amanillah dan sebagainya, Tidor dan sebagainya. Mereka ini menerima Islam bukanlah secara dalam
peperangan. Okey, selesai dah pembukaan tadi. Jadi kita pergi kepada fasa kedua. Musa Ibn Nasir dan Tariq Ibn Ziyad balik ke Damsyik tu, itu cerita lain. Itu kita kena bahas benda lain. Jadi fasa yang kedua era Wulad. Wulad ni wali lah. Ada lebih kurang 23 wali, yang mana wali ini dilantik sama ada oleh Khalifah Bani Umayyah sendiri ataupun oleh Governor di Afrika Utara, di Kairawan. Jadi sebab itulah berganti-ganti orang yang yang menjadi penyandang kepada wali di Andalus, dan banyaklah isu ketidakstabilan yang berlaku 2-3 tahun, 6 bulan bertukar-tukar ganti, dan ada juga yang gugur syahid di medan jihad menuju ke bumi Perancis. Pada zaman wali inilah Perancis, Islam telah sampai ke bumi Perancis, dikatakan 100 km nak sampai ke kota Paris pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Itu antara roadmap lah. Kalau Perancis ni cerita lain lah. Okay, tu dia Bordeaux dan sebagainya. Okay, Islam pun telah sampai ke, kalau anda tengok peta tu, dah sampai ke perbatasan wilayah Charlemagne atau Charlemagne, susah sebutnya, Frankish Kingdom ataupun Perancis lah. Okay, maka Spanyol dan juga Portugal dan selatan Perancis menjadi sebahagian daripada wilayah Khilafah Bani Umayyah. Okay, kemudian berlaku selepas habis Khalifah Bani Umayyah, berlaku satu revolusi barbar yang mana mereka memberontak dan mereka melawan Bani Umayyah untuk membebaskan diri daripada kerajaan Bani Umayyah. Dan pada waktu itu juga satu lagi khilafah telah muncul di sebelah di kota Baghdad, di wilayah sana, belah timur, iaitu diganti dengan khilafah Abbasiyah pada tahun 750 Masihi. Maka Bani Umayyah daripada Damsyik terus pergi ke Cordoba. Itu adalah baru kita nak masuk era Imarah. Yang ketiga, era Imarah inilah menjadi daulah Bani Umayyah di Cordoba yang memisahkan diri dengan Khalifah Abbasiyah. Jadi diasaskan oleh seorang belia yang bernama Abdul Rahman Ad-Dakhil, yang merupakan keturunan daripada Bani Umayyah sendiri, yang lari daripada bumi di Syam itu, daripada Palestin, masuk ke wilayah Mesir, masuk ke Tunis, masuk ke Libya, sampailah ke Maghrib, ke Maghribi. Dan Abdul Rahman Ad-Dakhil ini anak dia, ibunya adalah seorang barbar, dan pakcik ataupun pakcik saudaranya adalah orang barbar. Jadi dia diselamatkan di wilayah Maghrib itu. Ini dia, saya ada detailkan di sini. Okey, perjalanan daripada Damaskus ke Cordoba, ya. Beliau digelar sebagai Sakar Quraisy. Seorang khalifah daripada Bani Abbasiyah menggelarkan dia sebagai Sakar Quraisy. Kerana apa? Kerana burung helang syukur Quraisy ialah Abdul Rahman yang mengembara seorang diri menembus padang pasir Asia dan Afrika dan berhati wajah untuk menentukan nasibnya tanpa pasukan di belakangnya mengharungi laut menuju negeri yang tidak dikenalinya. Okey, kita famous kan dengan berkaitan dengan Abdul Rahman dan juga adiknya yang mana cuba ditangkap oleh beberapa tentera Bani Abbasiyah, tetapi adiknya tenggelam di lautan, di sungai. Jadinya yang terselamat adalah Abdul Rahman Ad-Dakhil dan dibawa oleh pembantunya sendiri menuju ke Afrika dan masuk ke wilayah Al-Andalus. Dan bila berada ketidakstabilan itu, di wilayah Andalus ada seorang pemerintah nama dia Abdul Rahman Al-Fihri. Abdul Rahman Al-Fihri ini dia adalah wali Al-Andalus lah pada era khalifah. Dia selama 9 tahun dia memegang di Andalus. Bila dia dapat tahu dia Abdul Rahman Ad-Dakhil nak masuk, dia tak setuju. Jadinya berlakulah satu peperangan antara Abdul Rahman Ad-Dakhil dan juga Al-Fihri ini dalam satu perang Al-Musarah, lebih kurang macam tu, dan dimenangi oleh Abdul Rahman Ad-Dakhil. Dan akhirnya Abdul Rahman Ad-Dakhil mengasaskan kerajaan Bani Umayyah di Al-Andalus. Berikut saya senaraikan nama-nama Amir Bani Umayyah. Ya. Yang pertama Abdul Rahman yang tadi tu, yang pengasas tu. Kemudian Hisham pertama. Kemudian Hisham Ar-Ridha. Hisham ni orang ni soleh, bagus. Kemudian Al-Hakam satu. Al-Hakam ni dia keras. Dia lain sikit daripada ayah dan juga datuknya. Kemudian Abdul Rahman Al-Awsat. Abdul Rahman Al-Awsat ni zaman dia banyak bina kubu-kubu kerana diserang oleh orang-orang Viking yang datang ke wilayah Al-Andalus sebab Al-Andalus kaya
Jadinya dia mempersiapkan kubu-kubu kapal-kapal untuk mempertahankan Al-Andalus. Kemudian Muhammad I Al-Munzir, kemudian Abdullah. Zaman Abdullah ni zaman paling kucak kecil lah. Dikatakan bahawa Al-Andalus dah nak jatuh dah, disebabkan kucak kecil yang berlaku, pemberontakan dan sebagainya. Jadi naik seorang anak muda yang bernama Abdul Rahman yang ketiga, An-Nasir ini, yang menjadi amir kepada Andalus dan juga memperkukuhkan Al-Andalus. Jadi zaman gemilangnya pada zaman Abdul Rahman III lah. Ini saya akam. Okey, baik, ni Viking, Al-Munzir. Inilah Cordoba. Jadi Masjid Cordoba ni sebenarnya diasaskan oleh Abdul Rahman Ad-Dakhil pada tahun 786. 786 betul. Abdul Rahman Ad-Dakhil masuk ke Al-Andalus pada tahun 755. Jadi lebih kurang 30 tahun baru dibina masjid yang betul-betul kukuh. Sebab apa? Sebab satu dana, satu lagi kerana dakwah, dan yang ketiga tiada paksaan. Jadi inilah yang ditonjolkan oleh Abdul Rahman Ad-Dakhil sendiri untuk membina sesuatu, untuk membangunkan sesuatu memerlukan masa yang panjang. Bukan boleh secara paksa dan sebagainya. Ini yang keempat adalah era Khilafah Umayyah yang saya ceritakan tadi. Bila Abdul Rahman yang ketiga dah memerintah, saya ingat saya lebih kurang 16 tahun, kemudian dia mengangkat dirinya sebagai Khalifah Islam di wilayah Cordoba. Kerana apa? Pada zaman itu ada 3 khalifah. Khalifah Bani Abbasiyah di Baghdad, Khalifah Fatimiyah di Qahirah Mesir, dan kerajaan Bani Umayyah di Cordoba. Ada 3 khalifah zaman itu. Pada waktu itu, Abbasiyah adalah khalifah boneka. Maksudnya bukan dia yang berkuasa. Kemudian Fatimiyah pula adalah kerajaan yang beraliran Syiah. Jadi untuk mengekang aliran ini masuk ke wilayah di utara Afrika dan juga wilayah Al-Andalus, jadi Khalifah Abdul Rahman III pun menyatakan bahawa dirinya sebagai Khalifah Islam pada abad ke-10. Okey, baik. Ini Abdul Rahman An-Nasir tadi yang sangat terkenal dengan pembinaan pada zamannya itu. Sangat gemilang. Dikatakan kota Cordoba itu adalah kota yang paling padat di dunia. Ya, 500,000 juta duduk dalam kota Cordoba. Bila dah padat sangat kota Cordoba Spain ni, jadi dia bina satu lagi Madinah. Nama dia Madinah Az-Zahra, berdekatan dengan Cordoba juga. Jadi Madinah Az-Zahra ini adalah satu binaan yang berstruktur, lebih terperinci, lebih detail, lebih lebih tersusun, di mana di situ ada penempatan untuk bangsawan-bangsawan, para ilmuwan, untuk penempatan untuk orang-orang ketenteraan dan sebagainya di Madinah Az-Zahra. Seperti kita lah, bila Kuala Lumpur sudah pun padat, jadi kita buat satu lagi, nama dia Putrajaya. Ini nama dia Madinah Az-Zahra yang dibina oleh Abdul Rahman yang ketiga. Ini yang menunjukkan 10 paling padat pada tahun 1000 Masihi. Yang pertama Cordoba, tuan-tuan. Boleh lihat. Kota-kota Islam ni banyak. Ada di Baghdad, ada di Dimash, ada di Basrah, ada di Qahirah, ada di Kairawan, termasuklah di sebelah negara di Asia itu, termasuklah Samarkand, kan? Bukan Salman Khan, Samarkand, di Uzbekistan dan sebagainya. Negara-negara ini adalah antara pelopor-pelopor ilmu yang ada di wilayah-wilayah Islam. Ini Abdul Rahman III tadi. Okay, baik. Kemudian selepas itu terjadi satu peristiwa di mana ketidakstabilan berlaku selepas matinya Khalifah yang Abdul Rahman ketiga itu. Kemudian disambung oleh anaknya Al-Hakam yang pertama, yang dikenali sebagai ulat buku, yang terlalu menumpukan perhatian kepada ilmuwan sahaja. Dan akhirnya dia ada pewaris, tapi pewaris dia tidak ada daya kepimpinan. Lagipun pewarisnya adalah masih kecil lagi. Jadinya ia diperintah oleh seorang orang kata Hajib Al-Mansur, nama dia Hajib Al-Mansur ataupun Abi Amir, ya. Hajib Al-Mansur ni lebih kurang macam Perdana Menteri. Jadi dialah yang memerintah pada waktu itu, dan khalifah hanyalah sebagai orang kata di atas sahaja. Kerja-kerja dari sudut rasmi sahaja. Kerja-kerja dari sudut pentadbiran ditadbir oleh Hajib sendiri. Kemudian diwarisi oleh anak dia pula. Kemudian berlaku perebutan kuasa antara anak Bani Umayyah dan juga Bani Amiriyah ini. Hajib Mansur tadi tu berebut. Jadi maka jatuhlah khilafah Bani Umayyah di
wilayah Cordoba. Jadi muncullah kerajaan-kerajaan kecil. Jadinya lebih kurang 23 ataupun 20 lebih kerajaan-kerajaan state ataupun muluk atau tawaif yang berlaku pada era selepas kejatuhan Bani Umayyah di Cordoba. Ni tuan-tuan boleh tengok ni senarai dia. Ada 27 muluk atau tawaif yang wujud di Al-Andalus selepas jatuhnya khilafah. Jadi tak ada supreme power lah. Masing-masing duk perintah negeri sendiri berdasarkan kepada keturunan, puak, nama keluarga dan sebagainya yang terdiri daripada Arab, terdiri daripada orang Eropah sendiri, orang Spanyol sendiri, terdiri daripada orang Barbar sendiri, dan juga orang-orang Arab ni ada banyak pula puak dia. Ada Qahtan, ada Yaman, ada Qanasrin, ada Hims, ada Palestin, ya, ada pelbagai keluarga yang datang daripada sana yang masuk ke wilayah Al-Andalus. Jadi ini taifah, ini taifah terbesar, iaitu taifah Bani Abbad. Okey, ada banyaklah Ziri, Zunnun, nanti ni cerita nanti kita pada part yang lain lah. Ni mungkin kita pergi secara general saja, insyaAllah. Jadinya selepas itu, lepas daripada berpecah-pecah dan sebagainya, maka kerajaan Kristian di utara pun mula tengok dah berpecah. Inilah masa yang terbaik untuk kita hancurkan kerajaan Islam. Jadi apa yang berlaku, orang Islam terutama sekali kerajaan Sevilla yang diketuai oleh Bani Abbad minta bantuan kepada Afrika, pada Yusuf Ibn Tashafin, dan berlakulah perang Zalaqah yang membawa kepada keselamatan lah semula, menyelamatkan orang Islam kembali untuk kembali kepada Islam, kerajaan Islam lebih kukuh. Dan namun begitu, selepas daripada dua kerajaan ini, Al-Murabitun, kemudian kerajaan Al-Muwahhidun juga daripada Afrika, akhirnya pada abad ke-13 umat Islam kembali berpecah dan umat Islam hanya tinggal satu saja kerajaan yang terakhir, iaitu kerajaan Bani Nasr yang terletak di Granada lah sekarang ni. Kalau kita tengok Granada lah Ustaz Fitri, kalau kita pergi secara ni kota ni, Granada ni, ini sebenarnya kota jadid lah, kota baru lah. Jadi kota yang lama itu terletak di bawah lah, yang dibina oleh Bani Ziri ataupun dibina sebelum Bani Ziri, iaitu pada zaman Bani Umayyah. Kalau kita boleh tengok di sana banyak juga istana-istana di bawah sana. Mungkin yang paling famous Al-Hamra lah, sebab dia adalah kota yang baru yang dibina oleh Bani Nasr sendiri. Jadi Bani Nasr ni membina kerajaan Islam di sana selebih daripada 250 tahun. Walaupun dia kerajaan yang tunggal, tapi kerana kebijaksanaan, strategi peperangan, strategi dari sudut jalinan perhubungan antara hubungan diplomatik, hubungan politik dan sebagainya, sosial, perkahwinan, yang membawa kepada kerajaan ini bertahan 250 tahun ya. Ini kerajaan Bani Nasr, yang mana kita tahu dalam sejarah raja terakhir atau dikenali sebagai Bu Abdil. Bu Abdil inilah yang menyerahkan kota Al-Hamra ini, kota yang indah ini, kepada dan juga Isabel. Ferdinand Isabel ni melalui perkahwinan lah mereka berjaya menjadi satu kerajaan yang besar dan kuat, dan pada 2 Januari 1492 maka diserahkan kunci terakhir kota Islam kepada Raja Castilia dan juga Aragon ini. Maka berakhirlah kerajaan tunggal Islam, dan Islam mula berserakanlah ke wilayah-wilayah yang lain, termasuklah dibawa pulang oleh Turki Osmaniyah, Sultan Bayazid. Seingat saya Ustaz, Sultan Bayazid ambil mereka ni, bawa ke Istanbul, bawa mereka ke wilayah Afrika Utara dan lain dah, termasuk orang-orang Yahudi yang mana mereka ini ditindas oleh Kristian Katolik di Spanyol itu, Raja Spanyol, dan mereka menduduki wilayah Islam dengan aman di situ. Dan Islam masih lagi tersisa di bumi di Andalus itu, di Al-Bukhara ataupun Al-Busharat, dan juga wilayah Valencia. Ni antara tempat-tempat menduduki kawasan Al-Busharat lah. Mereka bukan duduk saja, mereka pun ada buat binaan-binaan, arkitektur yang tinggalan-tinggalan yang mereka telah buat di sana. Inilah yang berlaku, dan akhirnya umat Islam diusir dan juga penindasan berlaku, penyiksaan dan sebagainya. Inilah kisah yang sangat panjang bagi wilayah Al-Andalus ini. Mungkin itulah rasa tak cukup apa yang saya ceritakan ini, lebih kepada general lah. Apa yang kita boleh dapat, yang pertamanya adalah kita sama-sama bersatu padu
dalam kita bersatu padu umat Islam dalam pelbagai bentuk lah. Solidariti kita kepada Palestin yang sekarang ini yang dihentam oleh Israel laknatullah ini, kita kena bersatu padu. Mungkin ada pelbagai orang kata isu-isu cabang Ustaz, pelbagai isu-isu pemikiran dan sebagainya, kita letak dulu ke tepi dulu, kita letakkan dahulu perpaduan kita sesama Islam. Apa yang berlaku umat Islam di Al-Andalus adalah seperti mana umat Islam pada hari ini, perpecahan umat Islam yang membawa kepada kejatuhan, yang membawa kepada kerosakan dan juga kehancuran. Dan saya rasa itu sajalah untuk perkongsian saya pada hari Jumaat yang mulia ini. Saya ucapkan terima kasih kepada GPTD, pada Ustaz Alif dan juga Ustaz Tuan Suhail. Mudah-mudahan sejarah ini menjadi bahan bacaan kita setiap hari, menjadi kesukaan kepada anak-anak kita setiap hari, untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. InsyaAllah Ustaz, itu sajalah daripada saya. Saya mohon maaf jika salah silap dan sebagainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kata satu imbasan yang pantas. Kita travel, kita menjelajah masa Jadi alhamdulillah. Jadi itu sebagai kita kata barangkali mungkin boleh mencetuskan kembali kepada rakan yang turut serta bersama kita. Kalau nak mengetahui tentang sejarah Islam di Andalus dan sebagainya. Jadi inilah masanya untuk kita kembali. Dan paling penting sekali macam Ustaz Muzamil sebut, kita nak belajar ibrah apa pengajaran yang berlaku lah, apa yang ada pengajaran masa lalu tu. Mungkin kita boleh tengoklah berdasarkan apa yang berlaku hari ini kan. Jadi satu perspektif yang berbeza. Jadi kalau kita lihat jugalah mungkin sedikit kita kata rangkuman lah daripada apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Jadi kalau kita lihat bagaimana kita kata Islam tu disebarkan, hatta kalau kita mungkin Ustaz ada sebut ataupun sekali imbas tadi, bagaimana tamadun Islam di Andalus itu menjadi asbab kepada kebangkitan tamadun Eropah itu sendiri kan Ustaz. Sebab berlaku perpindahan ilmu, budaya. Jadi orang Eropah yang sebelum ni kita kata tidak bertamadun turut merasai bertamadun macam mana orang Islam dulu kan. Mereka baru kenal sabun. Orang Islam datang, mereka baru kenal sabun. Apa itu sabun, apa itu tempat mandi dan sebagainya, apa itu kebersihan kan, apa itu wangi-wangian. Mereka baru tahu macam mana untuk menguruskan kehidupan. Sekarang ni kita jadi pengguna. Pengguna betul. Itu kita kata apa, roda putaran sejarah lah kan. Kadang-kadang dulu kita berada di atas, sekarang kita berada di bawah. Jadi alhamdulillah kita sangat kita kata mengalu-alukan lah. Mudah-mudahan kalau ada Ustaz ada kesempatan yang lain nak kongsikan tentang aspek-aspek yang lain, mungkin benda-benda yang tak dapat disentuh pada hari ini, mungkin kita boleh aturkan insya-Allah. InsyaAllah tanpa dia kata sebelum kita berakhir, alhamdulillah terima kasihlah kami di pihak mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Muzamil atas kesudian untuk berkongsi. Jadi apa yang pasti kalau kita kata ada kesempatan lagi kita akan undang kembalilah Ustaz. Boleh. Dan rakan yang saya akan tunjukkan tempat-tempat mungkin tempat-tempat yang rare. Tempat-tempat yang rare yang mungkin orang tak tahu. Orang akan tahu Alhambra saja, ataupun orang lebih tahu apa kota Cordoba saja, masjid kita di Cordoba kan. Kita boleh mengikut jejak-jejak yang rare lah, maksudnya yang jarang diketahui oleh ramai. InsyaAllah. Betul. Baik. Jadi alhamdulillah terima kasih kepada kawan-kawan rakan yang mengikuti kita bersama. Jadi setakat itu sajalah pertemuan kita pada hari ini. Ada kesempatan lagi kita akan bertemu lagi untuk siri yang akan datang. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muzamil. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dalam misi jejak-jejak tamadun, menjelajah seluruh pelosok dan cerut, memburu sejarah Islam yang agung, mengembalikan umat yang dulu. Kami meneroka denai dan gunung, menyeberang sungai laut menggulung, ditemani zaman
unggas dan ulu, tugas digalas tanpa gerun. Di manakah kau berjuangku? Di manakah kau berwiraku? Satu jejak berbatu agar kita bisa bertemu, akan ku datang kepadamu, belajar semangat dan ilmu. Apakah rahsia dirimu sehingga menggamit kalbuku? Kami dalam misi jejak-jejak tamadun, menjelajah seluruh pelosok dan ceruk, memburu sejarah Islam yang agung, mengembalikan umat yang buruk. Kami menerongkan kedai dan gunung, menyeberang sungai laut menggulung, ditemani camat unggas dan burung, tugas digalas tanpa gerut. Rela dakwah sudahlah tentu, bersama di dalam jiwaku. Ayo bangkitkan semangatku, bawalah aku bersamamu. Tapak tamadun yang hilang akan ku